ni bagi subjek perniagaan kita nak sambung bagi bab yang ke-7 dalam perniagaan tingkatan 5 di mana topik ini adalah membincangkan berkenaan dengan merancang pengendalian perniagaan. Okey, untuk hari ini kita nak pergi kepada part yang kedua. Kalau ikut nota saya sebelum ni saya dah sentuh 5 perancangan yang kita perlu buat dalam perancangan perniagaan kita ataupun kita nak hasilkan sesuatu rancangan perniagaan. So kita ada 11 keseluruhannya perkara ataupun komponen yang perlu ada. So untuk hari ini saya akan continue. Okey, yang kita akan lihat hari ini adalah 6 daripada 11 sebab sebelum ni kita dah bincang. So yang pertama di sini kita akan lihat berkenaan dengan objektif projek. Okey, kalau dalam objektif projek bila kita nak hasilkan rancangan perniagaan ni kita ada 3 komponen penting yang perlu ada di dalam rancangan perniagaan. Okey, yang pertama kita kena tengok berkenaan dengan sasaran jualan. Okey, sasaran jualan ni merupakan satu anggaran jualan perniagaan dalam tempoh masa tertentu. Di mana usahawan ni perlu menentukan anggaran jualan dia untuk suatu produk ataupun perkhidmatan yang disediakan. Okey, biasanya sasaran jualan ni boleh membantu usahawan dalam mencapai sasaran keuntungan dia. That's why kita kena letak sasaran jualan ni. Okay, yang kedua, di dalam objektif projek ni kita kena letakkan sasaran untung. Okay, dalam sasaran untung ni merupakan anggaran keuntungan ataupun pulangan yang bakal diterima oleh peniaga setelah kita tolak kos operasi dan pengurusan perniagaan. Okay, untung yang tinggi ni usahawan perlu, dia kalau dalam sasaran untung ni, dia perlu memastikan keuntungan dia lebih tinggi dan dapat meminimumkan kos perbelanjaan dalam perniagaan. Okey, dan yang pastinya usahawan ni perlu memastikan sasaran untung dia melepasi titik pulang modal. Ini adalah sasaran untung. Dan yang ketiga di dalam objektif pasaran ni adalah sasaran pelanggan. Di mana kumpulan sasaran yang dikenal pasti akan menggunakan produk yang ditawarkan oleh pengguna. Kita kena tentukan siapa kita punya pengguna. Kemudian kita akan lihat aspek pesaing pula. Kita kena ambil kira siapa pesaing-pesaing kita. Hal ini akan bantu strategi pemasaran yang akan diambil bagi menghebahkan produk dan perkhidmatan perniagaan. Okey, ini adalah objektif projek lah. Biasanya kita akan buat dalam bentuk table lah bagi sasaran jualan dan juga sasaran untung. Okey, yang kedua untuk rancangan perniagaan ni kita perlu ada rancangan pentadbiran. Okey, dalam rancangan pentadbiran ni kita ada 4 komponen juga. Okey, yang pertama kita kena menyediakan carta organisasi perniagaan. Kalau sebelum ni kita dah pernah belajar carta organisasi kita boleh buat dalam bentuk pelbagai lah mengikut kepada kesesuaian. Kita nak buat carta metrik ke, kita nak buat carta yang biasa tu ke, ikutlah kesesuaian kepada kita punya bentuk perniagaan tersebut. Okay, yang kedua kita kena ada menyediakan spesifikasi tugas mengikut jadual. Biasanya spesifikasi tugas ni kita akan letak dalam jadual lah. Kita akan listkan siapa yang ada di dalam carta organisasi tu dan kita letakkan setiap bahagian tu perlu ada tugas. Kita akan menceritakan secara detail apakah tugas-tugas yang perlu dihasilkan, yang perlu dilaksanakan oleh jawatan-jawatan yang ada di dalam carta organisasi kita. Okay, yang ketiga, menyediakan jadual imbuhan ataupun gaji serta insentif yang diberikan. Yang ini pun kita akan letak dalam table. So dalam table tu kita ada format siap-siap dah. Nanti pelajar kena letak setiap jawatan yang ada di dalam carta organisasi tu, kita kena letakkan gaji dia berapa, kita SP dia berapa, kita kena bayar PKSU dia dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menyediakan senarai keperluan pejabat. Yang ini kita akan masukkanlah apa keperluan-keperluan pejabat kita seperti perabot, segala maklumatlah kursi meja komputer, bergantung pada perniagaan apa yang kita perlukan untuk memastikan operasi pentadbiran kita ataupun perniagaan kita dapat berjalan dengan lancar. Okay, ini adalah perancangan pentadbiran. Okay, yang seterusnya adalah rancangan operasi. Kalau untuk rancangan operasi ni dia agak teliti sedikit di mana kita perlu letakkan 6 bahagian dalam rancangan operasi ni. Yang pertama kita kena ada carta alih. Carta alih ni adalah menunjukkan proses daripada mula kita menyediakan barang atau perkhidmatan kita tu sehinggalah tamat sampai kepada pengguna. So dekat sini kita ada proses, kemudian kita ada input, proses dan output. Dekat sini pelajar kena sediakanlah apakah proses yang kita akan lalui untuk menyediakan barang atau perkhidmatan kepada perniagaan kita. Okay, yang kedua adalah keperluan bahan mentah. Okay, untuk menjalankan operasi perniagaan kita, kita memerlukan bahan-bahan mentah. So dekat sini kita akan listkanlah anggaran dia untuk
setiap bulan dan juga setiap tahun berapa kita nak belanja untuk keperluan bahan mentah ni. Yang ketiga adalah senarai mesin dan peralatan. Okey, untuk menjalankan aktiviti perniagaan kita mungkin kita memerlukan mesin, jentera dan sebagainya. So dekat sini pun kita perlu senaraikan berapa kuantiti yang kita nak beli, anggaran dia berapa dan sebagainya lah. Kemudian yang keempat kita kena ada susun atur ruang operasi. Biasanya ini adalah susunan di dalam kedai. Kalau kata kita guna premis perniagaan, kita nak tahu kedudukan dia, pintu masuk, pintu keluar, kat mana susunan rak kita dan sebagainya lah. Ini kita kena teliti kan. Kemudian yang kelima adalah perbelanjaan operasi perniagaan. Yang ini kita akan letakkan satu contoh perbelanjaan aset dan perbelanjaan bulanan. Dekat sini everything yang kita dah letak kat dalam kita punya perancangan awal tadi kan, dalam perancangan pentadbiran, kita ada perbelanjaan tu, semua kita akan masukkan dalam satu table dan kita akan lihat dalam tempoh sebulan tu berapa banyak yang kita akan belanjakan. Okay, dan yang keenam adalah pembahagian tugas. Dekat sini dia lebih kepada pelaksanaan tugas lah. Kalau tadi kita dah ada justifikasi tugas tu tapi dia mengikut jawatan. Itu yang adalah jawatan yang ada dalam carta organisasi. So untuk pembahagian tugas ni dia lebih kepada agihan tugas bahagian operasi tu sendiri. So dalam operasi tu kita akan ada mungkinlah pengurus operasi. Kalau kedai kata pembuat kedai kek ni, kita ada pembuat kek, kita ada pembantu kek, pekerja-pekerja yang terlibat dengan operasi tu kita akan letakkan berapa bilangan dia dan apakah tugas-tugas yang perlu dibuat untuk memastikan operasi ni berjalan lancar lah. So dalam rancangan operasi ni kita ada 6 komponen yang pelajar kena tahu dan kena buat setiap satunya bila kita menghasilkan satu rancangan perniagaan nanti. Okey, yang seterusnya kita ada rancangan pemasaran. Okay, dalam rancangan pemasaran ni dia ada 4 komponen yang penting yang pelajar kena tahulah. Biasanya dalam rancangan pemasaran ni kita kena kenal pasti maklumat pesaing kita. Siapa pesaing yang terdekat kita, sama ada yang menghasilkan barang yang sama kita dengan kita ataupun pesaing yang berhampiran dengan kita yang akan kita tentukan siapa pesaing kita dan apakah harga dia, kuantiti dia, kita akan listkan dalam satu table nantilah. Kemudian keperluan pelanggan. Kita kena ambil satu analisis pelanggan. Apa yang pelanggan perlukan, apa yang pelanggan nakkan. Kita kena buat satu survey lah sikit dekat sini. Kemudian campuran pasaran. Campuran pasaran ni kita akan terlibat dalam aktiviti promosi, aktiviti jualan, aktiviti khidmat nasihat dan sebagainya. Dalam campuran pasaran ni kita akan bagi tahulah apa yang kita akan buat untuk kita punya perniagaan, memastikan aktiviti perniagaan kita berjalan lancar. Kemudian kita kena ada potensi meluaskan pasaran. Ini kita akan draft lah dalam satu. Apakah potensi-potensi yang kita boleh dapat lihat melalui rancangan perniagaan kita. Ini kita akan lihat soal analisis nantilah. Okey, yang seterusnya kita ada rancangan kewangan. Okay, rancangan kewangan ni biasanya adalah satu penyata yang kita ambil kira berkenaan dengan kos ataupun modal memulakan perniagaan, sumber pembiayaan dan plan bayaran balik pinjaman. Rancangan kewangan yang lengkap ni dapat dan terurus ni penting sebagai rujukan kepada pihak luar untuk memberikan kita pinjaman ataupun menarik minat orang luar ni untuk menjadi pelabur dalam syarikat kita. So financial kita punya sangat pentinglah kepada perniagaan kita, terutamanya untuk kita nak mengira kos kita, berapa kos, kemudian kita nak bayar balik pinjaman dan sebagainya tu ya. Ini adalah rancangan penting. Biasanya dalam rancangan perniagaan ni, rancangan kewangan kita ni, kita akan buat penyata aliran tunai, penyata kunci kira-kira, kemudian untung rugi. Biasanya ini kita dah belajar masa topik yang sebelum ni, perancangan kewangan, so pelajar dah tahulah kan bagaimana nak hasilkan. Nanti kita akan guna pakai maklumat dalam perniagaan kita tu lah untuk kita hasilkan kita punya rancangan penyata keuangan yang kita akan guna pakai nanti. Okey. Yang seterusnya kita ada penutup untuk kita punya rancangan perniagaan tu, yang mana penutup dalam rancangan perniagaan ni akan merumuskan semua dan juga cadangan yang ingin kita jalankan bagi aktiviti perniagaan kita. Okay, dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ni adalah dokumen-dokumen sokongan untuk yang kita nak yakinkanlah pihak-pihak luar sama ada peminjam ataupun pelabur kan. Apa-apa sekali dokumen yang kita ada berkenaan dengan perniagaan kita. Contoh SSM, borang SSM. Kemudian kita ada lesen perniagaan, lokasi perniagaan, business card kita, gambar kedai kita, gambar produk kita, semua sekali bentuk dokumen yang berkenaan dengan perniagaan kita, kita akan lampirkan di bahagian belakang kita punya business plan ni ataupun rancangan perniagaan. So dengan ada ke 11 elemen ini, maka lengkaplah rancangan perniagaan kita. Melalui rancangan perniagaan ni,
Sebagai kita pelajar tingkatan 5 SPM ni, kita perlu hasilkan kertas 3 kan untuk SPM, rancangan perniagaan mengikut kepada kehendak soalan nantilah. Tapi kalau katalah untuk long term nanti, bila awak dah habis belajar, awak nak mulakan perniagaan, awak nak dapatkan sumber pembiayaan dan sebagainya, awak boleh hasilkan sendiri business plan ni dan gunakan format ni. Ada 11 komponen yang perlu ada dalam business plan ni. So business plan yang cantik, yang tersusun dan sebagainya ni dapat meyakinkan pihak luar bagi kita punya keperluan untuk mendapatkan sumber pembiayaan ataupun pelabur-pelabur asing dan sebagainya lah, ataupun untuk kita sebagai seorang peniaga nak menentukan keadaan ataupun prestasi perniagaan kita. Ini sangat penting ya. So sampai di sini dulu untuk perbincangan kita bagi menyediakan pengendalian perniagaan ataupun kita nak menghasilkan sebuah rancangan perniagaan kepada perniagaan kita. So ini sahaja maklumat yang pelajar perlu tahu dan kita boleh aplikasikan nanti. Okay. So untuk pelajar saya, kita ada aktiviti sedikit di sini. Nanti perlu buat, saya akan bincangkan dalam kelas. So kalau kata ini adalah antara maklumat yang sangat bermanfaatlah kepada pelajar untuk menghasilkan rancangan perniagaan, kegunaan untuk SPM dan juga masa akan datang. So terima kasih kerana menonton. Terima kasih subscribe saya, like dan share. Kepada yang baru, mohon subscribe channel saya. Thank you, bye.